Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera, selamat malam. Salam reformasi, salam perjuangan saya ucapkan kepada tuan-tuan dan puan-puan. Alhamdulillah. Terima kasih kerana terus bersama saya pada malam ini dalam rancangan kita di live kita di YouTube, Facebook dan juga di TikTok. Terima kasih. Yang best tuan-tuan, saya nak cerita geng-geng PN dah panas sekarang ni dengan penekanan kita terhadap pendehakaan mereka. Dan rakyat mula sedar apa yang saya lakukan dulu adalah untuk menentang penderhakaan PN pada waktu itu. Kerajaan gagal Perikatan Nasional pada waktu itu yang saya buat, yang saya berjaya gegarkan Malaysia, tuan-tuan. Terima kasih kerana bangkitkan kembali video-video lama saya, di mana itulah apa tujuan saya menggegarkan Malaysia pada waktu itu, iaitu nak kejutkan negara bahawa kita ada pengkhianat sebenar yang menutup negara, tak nak buka parlimen. Sekarang ni rakyat mula sedar dah, tuan-tuan, mereka lah pengkhianat sebenar. Baik, malam ni kita akan berbicara beberapa perkara. Yang pertama mengenai Sanusi minta maaf. Azlina kata tiada maaf bagimu. Yang kedua, cerita perendahkaan PN kepada Sultan. Kemudian cerita Starlink. Starlink itu apa? Kenapa benda itu penting yang Elon Musk bawa tu, dan kenapa Fahmi Fadzil ada kat situ, dan kenapa adanya Fahmi Fadzil kat situ sebenarnya sangat penting tapi orang tak highlight sangat. Dan sokongan kata PAS di Kelantan merosot, kata Rafizi. Baik, saya akan mulakan dengan satu kenyataan dahulu dan juga satu berita daripada Kedah. Menurut KDN, Menteri KDN, bahawa sekarang ini jap saya ubah ni lah. Sekarang ini apa orang kata, ada masalah sedikit dihadapi oleh ni apa nama Sanusi kerana ada berlaku penyelewengan duit yang melibatkan dana 1.6 bilion. Sebelum itu, tuan-tuan, alright, thank you, kawan saya datang ni. Okey, gabungan PHBN Selangor umum 5 atau 26 Julai ini. Baik, kita dengar baca. Shah Alam, gabungan Pakatan Harapan dan Barisan Nasional Selangor dijangka akan mengumumkan calon mereka seawal dan tawaran manifesto pada 25 dan 26 Julai ini, kata Menteri Besar Datuk Seri Amiruddin Amiruddin dan juga pengerusi PH Selangor berkata setakat ini senarai nama calon atau kedua-dua gabungan itu masih dalam perbincangan dan dijangka dapat diputuskan beberapa hari. Cuba tengok YouTube dia, okey tak sound dia? Penamaan calon ialah pada 29 Julai ini. Yang penting kami sepakat kebolehmenangan sebagai formula asas untuk meletakkan calon ini hatta dalam bab agihan kerusi, katanya. Dalam pada itu, Amiruddin juga memberi jaminan bahawa tidak akan ada pertemuan kerusi antara PH dan BN dalam satu kerusi Dewan Undangan Negeri. Jadi kita dapat bahawa kerajaan negeri sudah pun bersetuju pembahagian daripada segi jumlah kerusi dan sebagainya di antara BN dan juga Pakatan Harapan sudah pun difinaliskan dan akan diumumkan tidak lama lagi, dan insya-Allah calon-calonnya juga akan diumumkan tidak lama lagi. So kita menjangkakan 3 hari atau 4 hari sebelum orang kata pilihan raya negeri berlaku, maka pengumuman itu juga akan berlaku. Kita jangkakan juga negeri-negeri lain akan menyusul. So daripada segi sokongan di negeri seperti Selangor, sokongan itu insya-Allah kita tidak ada masalah. Daripada segi sokongan kita tidak ada masalah yang terlalu besar, bukan kata nak selesa pun tidak. Negeri Sembilan ni pun insya-Allah tak ada isu. Penang pun insya-Allah tidak ada isu menurut dapatan yang terkini. Namun begitu, agak menarik apa yang akan berlaku di negeri Kelantan, tuan-tuan. So apa yang berlaku di negeri Kelantan? Baik, saya share berkenaan dengan apa yang berlaku di negeri Kelantan menurut dapatan daripada Rafizi Ramli. Rafizi dakwa sokongan rakyat Kelantan pada PAS merosot. Okey. Pasir Putih, timbalan Presiden PKR Rafizi Ramli mendedahkan sokongan rakyat Kelantan terhadap pentadbiran PAS di negeri ini semakin merosot dan berada pada paras 50% sahaja. Beliau berkata maklumat tersebut berpandukan data-data yang diperolehi sejak tahun 2016 lalu sehingga kini. Ini kali pertama tahap kepuasan rakyat Kelantan jatuh di bawah 50%. Thank you TikTokers dan cyber trooper kita mendedahkan kepincangan yang berlaku di dalam pemerintahan negeri Kelantan yang amat teruk sehingga menyebabkan rakyat Kelantan mulai sedar.
Katanya kepada pemerintah setelah menyampaikan ceramah jelajah madani di Dewan Undangan Negeri Limbongan di sini pada hari Sabtu. Menurut beliau, situasi tersebut memberi isyarat perubahan boleh berlaku di negeri ini jika gabungan PH dan BN bekerja keras pada pilihan raya negeri pada 12 Ogos ini. Ujarnya oleh itu kerajaan perpaduan perlu mengekalkan momentum kempen yang baik sepanjang tempoh piaran ini. Rafizi memberitahu selepas ini beliau akan terus turun berkempen membantu kemenangan calon di negeri PHBN di Kelantan, insya-Allah. So daripada dapatan ini tuan-tuan, kita bahawa kita dah mula nampak yang pertama sekali kerisauan PAS. Kita cerita dulu kerisauan PAS. Yang pertama, kerisauan PAS adalah jumlah yang akan turun mengundi pada pilihan raya kali ini berada dalam jumlah yang agak rendah. Ini kerana hari raya haji itu dia orang dah balik. Saya akan nak balik sekali lagi. Itu yang pertama, kerana dia melibatkan kos. Yang kedua, dana. Daripada segi dana, mereka tak ada kelebihan dana sebagaimana mereka ada sebelum ini, iaitu mereka ada jutaan ringgit untuk dibelanjakan untuk membawa pengundi balik. Yang ketiga, daripada segi sentimen, nampak gayanya kempen antara lain kita membawa naratif bahawa bagaimana anak-anak yang keluar daripada Kelantan sanggup nak membiarkan ibu bapa mereka tinggal di negeri tersebut dalam keadaan tidak terbela nasib mereka. Daripada segi air tidak ada, masalah infrastruktur yang teruk, jalan raya, pekerjaan. Yang ini pengundi-pengundi Kelantan yang tak duduk di Kelantan, dia keluar daripada Kelantan, dia balik, dia undi PAS. Tapi yang mereka tinggalkan adalah kepada apa masalah tu kepada keluarga mereka, adik-beradik mereka, mak ayah mereka yang akan menghadapi situasi tersebut. Ini saya bawa cerita ni tuan-tuan, berkenaan dengan apa yang Rafizi cakap. Baik, Rafizi kata untuk selesai masalah di Kelantan ni sebenarnya tak perlu 8 bilion pun. Baca kan kenyataan tentang air 8 bilion. Baik, tak perlu 8 bilion untuk selesai masalah air di Kelantan. Kerajaan negeri Kelantan tidak memerlukan peruntukan sebanyak 8 bilion untuk selesai masalah air di Kelantan, kata Rafizi Ramli. Beliau berkata, sebaliknya Kelantan hanya memerlukan loji rawatan satu lagi. Loji rawatan membabitkan kos hanya lebih kurang 1.5 bilion. Pengeluaran air terawat oleh LRA sedia ada adalah sekitar 500 juta sehari. Permintaan harian air terawat adalah lebih kurang 600 juta liter sehari. Dengan satu tambahan baru LRA yang ada, insya-Allah akan diluluskan, pengeluaran air akan menjadi sekitar 700 juta liter sehari, katanya. Okey. Ketika diminta memperincikan permohonan 8 bilion, Rafizi berkata, kerajaan negeri bercadang untuk membina 5 LRA untuk menyelesaikan masalah air. Tak tuan-tuan, dia kata nak selesai masalah air kami perlu 5. Rafizi kata tak perlu pun 5, satu cukup. Bila dikira-kira sebenarnya satu. 5 itu 8 bilion dia minta. Rafizi kata tak perlu 5 pun, satu cukup. 1.5 bilion dah cukup dah, dia kata. Dia kata namun begitu, Rafizi berkata peruntukan 1.85 bilion tu masih perlu, boleh diperhalusi. Sekiranya diluluskan, 1.5 bilion adalah tambahan kepada 500 juta yang diumumkan oleh Perdana Menteri dan 1 bilion oleh Timbalan Perdana Menteri Datuk Zahid sebelum ini, membawa kepada jumlah 3 bilion all together kepada negeri Kelantan sahaja, tuan-tuan. Ni saya tak faham lah PAS ni punya style ni macam mana, pentadbiran PAS ni. Anak-anak yang berada di negeri Kelantan yang mengundi PAS kononnya nak pahala. Tadi ada yang kata kita Iswarni ni confirm masuk neraka, dia kata confirm masuk neraka. Ni geng-geng pemegang kunci syurga. Aku nak bagi tahu kau orang, kau orang memanglah pemegang kunci syurga, tapi masalahnya syurga kau pergi tu, kau pergi kat negeri lain. Engkau tinggalkan mak bapak kau orang duduk dalam neraka dunia, kan? Tak ada air, kemudian air masalah yang dapat YB kau orang dapat lah, dapat apa orang kata kereta mewah, dapat bonus 10,000. Mak bapak kau orang, adik-beradik kau orang, kau tinggalkan dalam keadaan itu. Korang dia fikir. Tetapi alhamdulillah kalau kita nak cerita bahawa sokongan PAS di dalam negeri Kelantan itu sendiri sebenarnya kalau ikutkan daripada segi sokongan dah mula menurun.
Daripada dalam negeri Kelantan itu sendiri, sokongan terhadap PAS itu dah mula menurun sebenarnya. Malah keyakinan penduduk terhadap kepimpinan kerajaan PAS di negeri Kelantan sudah mula menurun ke 50%. So sekarang tugas kita, tugas-tugas social media, tugas-tugas cyber trooper, tugas-tugas YB yang nak bertanding, tugas-tugas bakal YB yang nak bertanding, kita kena mainkan lagi benda ni. Kita nyatakan bahawa kita memilih pemerintah, kita bukan pilih agama. Kita memilih parti yang akan memerintah, kita bukan pilih agama. Agama tuan-tuan tak terjejas. Tuan-tuan tak akan masuk neraka kalau undi Pakatan Harapan. Tuan-tuan tak akan masuk neraka pun kalau tuan-tuan undi DAP. Tuan-tuan tak akan masuk neraka pun kalau tuan-tuan undi BN, katakan. Tak ada, tuan-tuan. Siapa yang boleh claim orang masuk neraka, datang jumpa Iswardi. Aku nak tanya, engkau dah jamin ke masuk syurga? Itu soalan saya. Engkau dah jamin ke masuk syurga? Yang ni yang menerakakan orang, dia jamin ke kau masuk syurga? Tak payah nak menerakakan orang kalau jaminan korang nak masuk syurga tu pun belum ada jaminannya, tuan-tuan. Dan baru-baru ini apa yang berlaku, kita bawakan juga bahawa bagaimana penderhakaan demi penderhakaan dilakukan oleh kerajaan mana, tuan-tuan? Perikatan Nasional terhadap yang di-Pertuan Agong, terhadap sultan-sultan kita. Yang kena saya yang dituduh derhaka. Tetapi yalah, dia orang ni nak tak main konteks kan. So baru-baru ni keluar balik video saya lama-lama tu kan. Tak apa, bagi saya kau famouskan aku, tapi aku nak bagi kau tahu konteks sebenar kenapa video itu keluar. Walaupun saya dilarang oleh mahkamah membincangkan benda ini, tapi saya tak membincangkan tentang video saya, tapi saya membincangkan punca dia. Tuan-tuan, saya bacakan. Ini kenyataan daripada Taqiyuddin, daripada Menteri Undang-Undang PAS yang pernah menjadi Menteri Undang-Undang sewaktu bila, tuan-tuan? Perikatan Nasional berkuasa. Yang di-Pertuan Agong menzahirkan rasa amat duka cita susulan tindakan Taqiyuddin Hasan membatalkan ordinans darurat tanpa perkenan diraja. Dan saya juga nak cerita, Taqiyuddin ni lah yang bila Agong kata suruh buka parlimen, dalam satu kenyataan beliau, dia kata apa? Oh, itu bukan bidang tugas Agong. Itu bukan bidang tugas Agong menentukan nak buka atau tidak parlimen. Itu adalah bidang tugas kabinet yang nak menentukan parlimen itu boleh buka atau tidak. Tuan-tuan agak, masa tu even majlis raja-raja pun tak boleh nak kata apa. Sehinggalah siapa yang bersuara, tuan-tuan? Ya, saya yang dinamakan sebagai Iswardi. Saya yang bersuara pada waktu itu. Antara sebab saya bersuara, sebab ramai sangat rakyat gantung bendera putih kerana apa? Kegagalan kerajaan PAS, kegagalan kerajaan Perikatan Nasional membantu rakyat, sehingga ramai yang pada waktu itu menderita, hilang pekerjaan, tak ada punca makanan, tak ada punca pendapatan, sehingga ada yang tak boleh nak bagi makanan kepada anak-anak. Tuan-tuan, ingat tuan-tuan, kita tak makan boleh tahan lagi. Tengok anak kita berlapar, yang itu kita tak tahan, tuan-tuan. Tuan-tuan boleh tahan? Tak. Kita juga baca kenyataan daripada siapa, tuan-tuan? Baca daripada kenyataan Hadi Awang. Bila dikatakan bahawa Agong mengeluarkan satu kenyataan, Hadi kata apa? Kenyataan Agong satu kenyataan yang tidak qat'i. Qat'i ni maksudnya tetaplah, macam Quran. Tidak jadi kata putus. Memang kita berhak merancang, iaitu menumbangkan kerajaan, dan tiada siapa yang boleh halang kita untuk merancang. Kenyataan daripada Sanusi baru-baru ini juga dia kata apa? Sultan hebat, takkan pilih menteri besar cokia macam Amir tu. Wah, kau punya ayat Tapi bila dia sudah kena buat laporan polis, apa dia buat, tuan-tuan? Tiba-tiba minta maaf. Inilah recycle orang PAS, tuan-tuan. Dia punya recycle, fitnah, kutuk, maki, caci, lepas itu minta maaf, tuan-tuan. Kalau hidup boleh minta maaf, tak apa. Ditakdirkan saya mati dulu atau orang yang difitnah tu mati dulu, tak sempat minta maaf, ya begitu. Macam mana? Ni kita nak cerita. Sanusi mohon ampun pada Sultan Selangor. Dakwa ucapan diputar belit. Poi. Ucapan apa yang dia putar belit, yang kau putar belit tak benda? Apa ucapan kau yang diputar belit? Bang, kalau kau cerita, ni zaman dulu tak ada video, zaman dulu tak ada tak ada orang kat depan mata kita, bolehlah kita nak sembang.
Yang ini kita ada video dia tuan-tuan. Kita dengar sendiri dengan telinga. Nak diputar belik benda. Tuan-tuan, dia macam ni lah kan. Ni budak jenis, dia punya sembang tu babi boleh terbang. Dia punya sembang tu babi boleh terbang. Tapi bila dah ada depan mata dia punya gebang, tak ada. Kan? Kalau kau rasa kau betul apa yang kau pertahankan, kau perjuangkan, kau nak takut apa hal? Hari tu bukan main kau punya sembang Apa dia kata, tak cukup inci lah, Salo Galo lah, Sultan Selangor salah pilih lah, ni punya sembang Lepas tu apa komplot konon dengan Elizabeth Tan nak menunjukkan dia bukannya kaki liwat lah. Siapa yang sembang macam tu? Kami belum bodoh lagi Kami bukan tak ada telinga lagi Kami ada video itu Tiba-tiba hari ni, maafkan aku setulus hatimu. Menteri Besar Kedah Muhammad Sanusi memohon ampun dan maaf kepada Sultan Selangor berhubung kenyataan baru-baru ini yang didakwa menghina baginda. Pemimpin PAS itu bagaimanapun mendakwa kenyataan diputar belit oleh musuh politiknya. Kenapa tak sebut Iswardi kat situ? Dalam satu kenyataan disiar dalam Facebook, Sanusi berkata permohonan maaf itu disampaikan melalui warkah yang dihantar kepada Istana Selangor dan dibaca oleh baginda semalam. Sebaik mengetahui ucapan saya telah dispin, diputar belit oleh ejen-ejen Pakatan Harapan. Kita ejen Kita ejen. Kita sekarang ejen up dah bukan saya terus dah, ejen dah. Ejen. Naik taraf. Saya telah mengutuskan warkah ke hadapan Duli Sultan Selangor untuk menjelaskan konteks maksud sebenar dan medan yang tersangkut daripada ucapan yang sengaja diputar belit itu. Warkah itu didahului dengan merafak sembah bla bla bla. Malah aku nak baca. Tuan-tuan, apa kata Azlina? Saya nak baca kenyataan Azlina. Azlina kata apa? Okey, sebelum Azlina kata, ni saya nak bawa kenyataan laporan polis yang dibuat oleh Ahli Dewan Diraja Selangor diwakili Tan Sri Amrin Buang, Datuk Emran Kadir, Datuk Muhammad Kusrin Munawi dan Datuk Muhammad Zawawi Saleh terhadap Menteri Besar Kedah Datuk Seri Muhammad Sanusi yang didakwa mengeluarkan kenyataan yang menghina Sultan Selangor di Balai Polis Seksyen 6 Shah Alam. Baik. Apa kenyataan apa orang kata yang ditulis yang dibalas oleh Menteri Undang-Undang kita tuan-tuan. Apa kata Menteri Undang-Undang? Permohonan maaf tidak selesaikan kesalahan hina raja, Azalina kata. Jangan kau ingat kau boleh minta maaf kau lepas. Aku pun tengah bicara sekarang ni Kau ingat kau seorang boleh lepas. Baik, tak selesai tuan-tuan. Takbir. Tuan-tuan, kita kena ingat Nusi kena ingat perempuan tak pernah salah. Ingat tu, perempuan tak pernah salah. Kau jangan. Baik tuan-tuan, ini yang dia kena. Ini kena sekarang ini dan dia akan kena. Cuma persoalan dia, kalau dia kena ini, adakah PAS akan meletakkan dia sebagai calon selepas ini? Itu persoalan. Adakah PAS akan meletakkan calon selepas ini? Ditambah pula dengan skandal baru. Terlalu banyak skandal ini tuan-tuan. Saya baca dokumen yang disebarkan oleh Malaysia Forward. Saya bawa dokumen yang disebarkan oleh Malaysia Forward. Baru-baru ini mendedahkan juga Sanusi juga terlibat dengan persokongan bagi mendapatkan PAS lawatan ikhtisas bagi tenaga kerja teknikal, pengurusan dan profesional daripada China untuk kerja-kerja penjelajahan dan penyediaan awal pemasangan infrastruktur galian mineral di negeri Kedah, REE. Dia nak bawa pekerja daripada China datang ke Malaysia minta PAS. Dia minta kat siapa pada masa itu? Hamzah Zainuddin dia minta tuan-tuan. Kita kena ingat apa yang berlaku dekat Kedah. 52 lelaki ditahan peneroka nadi bumi secara haram di Kedah, termasuk di tempat di mana dun beliau beliau menjadi adun di dun tersebut. Kita kena ingat juga kenyataan Fadilah mengatakan 60 lombong haram dikesan di mana majoritinya berada di dalam negeri Kedah. Lombong apa? Lombong REE. Dalam satu kenyataan lain, lombong haram macam kubu perang dekat Kedah, dekat Sik Kedah tuan-tuan, macam kubu perang. Inilah dia kononnya bangsa dan negara, tetapi dia dok tuduh abang dia pergi lawan dengan you tuan-tuan. You lah sangat. UNI. Rumah juta-juta. Sekarang pergi siasat. Rumah juta-juta itu datang daripada mana? Adakah datang daripada tempat sesuatu? Adakah datang daripada projek-projek tertentu? Adakah?
Adakah ini juga yang saya nak bawa juga tuan-tuan? Malam ini Sanusi lagi banyak cerita. Banyak betul cerita Sanusi ni tuan-tuan. Cerita apa cerita Sanusi? Ni saya nak bawa kenyataan yang dikeluarkan oleh Menteri KDN berkenaan dengan Sanusi. Okey. Saya nak bawa cerita ni, Menteri KDN kata apa? Okey, kita mainkan kenyataan ini. Sekejap. Sebelum itu, ada satu kenyataan saya akan dedahkan. Menteri KDN kata, share dulu. Okey, saya keluarkan. Ya, saya akan mulai hari ini akan mula mendedahkan satu persatu. Saya politik pun lama, belum pernah jumpa lagi watak macam ini. Belum pernah. Ini watak yang luar biasa. Ya, barangkali beliau terbawa-bawa kerana dikatakan beliau sangat popular. Orang Kedah suka. Jadi membawa pada tahap bahawa dia percaya he can do no wrong. Ya, dia dah sampai tahap itu. Ya, naik saja pentas politik, tak langsung mempamerkan akhlak seorang Muslim. Tak ada langsung. Saya fikir dia perlu tumpukan kepada menguruskan negeri sebelum ini. Ya, saya akan mulai hari ini akan mula mendedahkan satu persatu. Tapi saya tidak akan menyerang peribadi dia. Saya akan sebut bagaimana lemahnya pengurusan keuangan kerajaan negeri Kedah. Misalnya, ya, lemahnya tahap mana? Lemah sehingga peruntukan duit maris yang sepatutnya mengikut perlembagaan dan mengikut undang-undang hanya boleh menjalankan aktiviti menyelenggara jalan raya seluruh negeri Kedah. Nilai jumlahnya 1.6 bilion. Tapi apa yang Menteri Besar Sanusi buat? Ya, dia gunakan duit maris itu untuk tujuan pembangunan yang menyalahi semua tata kelola kewangan kerajaan, yang bercanggah dengan maksud duit maris itu seperti mana yang dinyatakan dalam Perlembagaan Persekutuan, sebab dia pemberian wajib kerajaan persekutuan. Dan akibatnya audit negara, ketua audit negara menegur kecacatan dari segi pengurusan kewangan. Ya, dan biasanya negeri yang mengamalkan perkara seperti ini adalah kerana kutipan hasilnya sangat kecil. Ya, kutipan hasil kecil kerana dia bermain politik, dia tak memerintah negeri. Ya, dia bermain politik. Jadi hasilnya sekitar 470-an juta. Ya, tapi bila dia menerima dana maris peruntukan tetap mengikut perlembagaan oleh kerajaan persekutuan yang berjumlah 1.6 bilion, dia malah menggunakan sebahagian duit itu untuk tujuan pembangunan. Sepatutnya penyelenggaraan jalan raya. Ya, dan kerana itu ketua audit negara tegur. Kalau dari segi pentadbiran kewangan, pegawai kerajaan patut dikenakan surcharge. Ya, dan kerana itu dia telah meminta dengan Menteri Kewangan supaya kerajaan Kedah dibenarkan untuk memindahkan duit maris kepada akaun pembangunan. Dan kesemua ulasan oleh penasihat undang-undang, ya, termasuk penasihat undang-undang negeri, mengatakan perkara itu tidak boleh berlaku, tidak boleh dilakukan. Itu isu governance. Dia pemimpin parti Islam, dia patut tahu tata kelola yang betul. Ada negara ni ada disiplin dalam menguruskan. Dan biasanya negeri yang buat begini adalah kerana hasil dia kecil. Air tak ada. Kan? Biasanya yang di maris ni, okey, maris ni duit apa tuan-tuan? Maris ni adalah duit yang disalurkan secara wajib oleh kerajaan persekutuan untuk pembangunan, antara lainnya jalan raya. Bukan untuk pembangunan yang development biasa. Development tu ada lain, yang mana kerajaan negeri itu dia development lain. Nah, pembangunan ni ada dua. Satu bantuan daripada federal dan satu bantuan dana daripada kerajaan negeri. Tuduhan yang ataupun laporan yang dibuat oleh ketua audit negara, di mana Kedah sekarang ni menghadapi masalah di mana apa yang berlaku, duit maris itu yang diberikan oleh kerajaan persekutuan untuk tujuan pembangunan spesifik kepada lebuh raya, jalan raya telah digunakan. Dia okey, apa ramai yang tak tahu, negeri dia ada jalan federal, dia ada jalan negeri, ya. Dia ada jalan federal, dia ada jalan negeri. Semua negeri ada. Kan? Federal highway ataupun federal road, dan dia ada state road. State road dana datang daripada negeri. Federal road dana datang daripada federal. Now, isu dia 1.6 bilion ini dikatakan telah digunakan untuk pembangunan lain. Dikatakan digunakan untuk pembangunan di tempat lain.
Isunya adalah, itu adalah salah daripada segi tata kelola, governance. Kata Parti Islam. So hari ini Sanusi jawab. Dia kata dia dah cek, tak ada salah, tak ada masalah. Dengar cerita dia nak saman pula Saifuddin. Saman lah, tak ada masalah. Saman, tak ada masalah. Tetapi apa yang audit tu tegur? Audit tu tegur, dia audit ni tuan-tuan. Dia dah pergi, dia dah cek, dia dah semak. Sebab itu dia buat laporan. So dia memang, kalau kita tengok, tak salah. Daripada segi undang-undang, bukanlah satu kesalahan undang-undang, tetapi dia salah daripada segi tata kelola. Dia salah daripada segi governance. Salah daripada segi pentadbiran. Menunjukkan apa? Selama Sanusi memerintah, dia tak berjaya pun membawa pelaburan yang terlalu banyak. Geng-geng walaon, geng-geng seluang duk kutuklah Anwar Ibrahim, tak bawa pembangunan, tak bawa pembangunan, tak bawa pembangunan, tak bawa pembangunan, dia kata kan. Tak membawa pembangunan, tetapi hakikatnya di negeri Kedah tu sendiri, di negeri Kelantan itu sendiri telah gagal membawa pembangunan yang sepatutnya sewajarnya. Rafizi kata tadi nak selesai masalah air 1.5 bilion sahaja, satu loji sahaja. Tetapi dia minta sampai 8, tuan-tuan. Sampai 8 bilion, 5 loji. Apa tujuannya? Dia kata, kami cubalah, kod-kod lah dapat. Di manakah rasa malu muka kamu? Dekat federal kamu kutuk Anwar Ibrahim, Rafizi Ramli kata macam-macam. Tapi bila bab benda macam tu, engkau punya lipat boleh tahan. Engkau punya main boleh tahan. Dekat mana engkau punya integriti? Dekat mana engkau punya, apa orang kata, rasa malu terhadap duit rakyat yang kamu nak gunakan? Duit rakyat yang kamu nak gunakan, di manakah integriti dan di manakah perkara tersebut boleh berlaku dan bakal berlaku? Sebab itu tuan-tuan, kita nak kata, kita nak tonjolkan bahawa daripada segi pemerintahan, daripada segi pentadbiran, daripada segi orang kata apa, tata kelola, sebenarnya PAS tak boleh. Bila beberapa hari lepas saya borak dengan member saya, dia kata, tuan-tuan, PAS ni ceramah agama boleh lah, ustaz-ustaz PAS ni ceramah agama boleh, tapi ustaz-ustaz PAS nak mentadbir, nak mentadbir ataupun apa tu? Nak mentadbir ataupun nak apa orang kata, nak menjadi tata kelola, nak menjadi orang kata apa, orang yang boleh menjadi pengurus yang baik kepada sebuah negeri, tak boleh. Tak boleh sebenarnya, tak mampu dia orang. Tak, kita bagi dia Kelantan. Dia dah mentadbir di Kelantan 30 tahun. Kedah okeylah, barulah kita kata 3 tahun 20 lebih lah 3 tahun sebenarnya. Dia dah mentadbir mana? Terengganu. Terengganu tak ada cerita lah tuan-tuan. Tanah itu berapa? 1 ekar daripada 1 juta jadi, daripada apa ni, 1 ekar RM1,000. 1 ekar dia jual RM1,000 je. Daripada 18 juta. Yelah, 1 ekar sepatutnya dia 70 ekar 18 juta. 70 ekar 18 juta. Tapi dia jual 1 ekar RM1,000. Kalau macam tu, aku pun nak beli tanah tu. Dan ini didedahkan oleh siapa? Oleh Mat Said di dalam Dewan Undangan Negeri sendiri. Dalam ceramah beliau pun ada, kalau tak salah saya. Tapi itu dia. Now, apa beza dengan PMX kita, tuan-tuan? Ni saya nak cerita. Ni last ni saya nak cerita sebelum saya live sekali lepas ni dengan geng Negeri Sembilan. Saya nak cerita. Apa beza kita dengan PMX kita, tuan-tuan? Okey. Now, tahu tak, semalam PMX kita pergi buat satu live, satu press conference atau mesyuarat secara conference dengan siapa tahu? Dengan Elon Musk. Alah, is Elon Musk. Okey, Elon Musk ni, tuan-tuan, dia punya kaya dia, saya nak cerita lah. Kaya dia tu, orang nombor 2 kaya daripada dia punya kaya tu double daripada orang nombor 2. Okey, dia punya kekayaan tu yang pertama. Yang kedua, tiba-tiba masa saya tengok Anwar dekat situ, saya pun pelik. Okeylah, Zafrul ada situ, fahamlah Zafrul ada kat situ. Kita fahamlah dia ada kat situ kan, dia Menteri MITI. Tapi tiba-tiba Fahmi Fazil kat sebelah. Saya pelik, apa hal Fahmi Fazil kat situ? Apa Fahmi ni duduk kat sebelah Anwar Ibrahim, pergi cakap Elon Musk ni, apa hal? Kalau MITI kita fahamlah, Elon Musk nak buka dia punya office dekat Cyberjaya, nak buka kilang Tesla di Malaysia. Oh, hebat Tesla tuan-tuan, Tesla jangan main Tiba-tiba saya pun pelik, apa Fahmi Fazil buat dekat situ? Dan keluarlah satu kenyataan Anwar
berkenaan dengan Starlink. Yang ni tak ramai orang tahu tau tentang Starlink ni. Starlink ni apa is? Okey, Starlink ni adalah sebelum ini apa yang Elon Musk buat? Dia hantar satu satelit ke angkasa lepas lah, ke ruang orbit kita, angkasa lepas. Dan satelit itu adalah satelit komunikasi. Tujuan dia nak buat satu rangkaian telefon dan internet tanpa memerlukan pencawang. So sekarang ini kita guna triangulation. So kita ada pencawang, tu pencawang, tu pencawang. So bila kita berjalan guna line, phone, internet, telefon kita, so dia berdasarkan kepada triangulation ataupun kepada tower tu. Bukan triangulation tu koordinat lah, tapi internet kita berdasarkan kepada apa orang kata, what do you call that, tower tu. Bila kita keluar daripada rangkaian tower tu, what happen? Internet kita pun terputus, telefon kita pun terputus, betul tak? Tapi ada satu line yang memang tak akan terputus. Tuan-tuan dekat tengah laut ke, tuan-tuan dekat tengah hutan ke, tengah atas gunung ke, guna satelit. So bila saya dah kaji, saya dah baca tentang Starlink ni lama. Saya baca tentang Starlink ni lama dah tuan-tuan. Rupa-rupanya, dan saya cek dekat website Starlink. Saya bawa Starlink punya website Starlink ni kalau kita tengok Filipina dah ada. Kalau kita tengok yang biru ni, Filipina dah ada. Singapura pun dah ada tuan-tuan. Singapura dah ada. Kalau kita tengok ini Singapura, ini Indonesia bahagian ini Filipina, ini Shanghai, atas ni yang biru Shanghai, ini Filipina. Singapura pun dah ada. Kita tak ada lagi. Indonesia tak payah cerita lah. Malaysia tak ada lagi tau. So bila Malaysia tak ada lagi, Anwar umumkan, Malaysia PM Anwar discuss Tesla investment Starlink with Musk. So apa itu Starlink tuan-tuan? Kalau kita tengok Starlink ni antara lain adalah kita berkemungkinan nanti menggunakan internet dan telefon menggunakan satelit, dan dengan kadar kos yang lebih murah, dan tak ada isu lagi rangkaian masalah dan sebagainya. Ui, tuan-tuan tak tahu tau how big and huge benda ni sebenarnya untuk negara kita. Dan kita sekarang ini boleh cerita pasal IoT, Internet of Things, dan kita dah boleh pasang rumah kita dengan smart home dan sebagainya. This is huge. Dan kita juga boleh bekerjasama untuk eksplorasi angkasa lepas. Kita pernah hantar satelit satelit kita Mesat kan. Mesat 14 tahun dahulu, Razaksat lebih kurang 14 tahun dahulu, yang itu untuk cuaca dan juga military. Tetapi tuan-tuan, with this is going to be huge. And sebab itulah kenapa Fahmi Fazil ada kat situ. Lah, baru saya faham. Yang Fahmi ni pun tak cerita kat aku. Kan, rupanya tujuan Menteri Komunikasi ada kat situ. Starlink ni adalah satu perkara yang akan membawa perubahan yang sangat besar kepada negara kita. Sangat besar. I tell you the truth. Percayalah, Iswardi sebut 15/7 ni, kita akan nampak perubahan yang sangat besar. Bayangkan kawasan pedalaman yang mungkin nak letak tower tu mahal, insya-Allah lepas ni dah boleh ada internet tuan-tuan. Sarawak, Sabah, Negeri Sembilan, whatever lah. Kawasan yang tengah hutan, tengah gunung, insya-Allah boleh dapat benda ni. Dan Anwar dalam borak-borak dengan Elon Musk, dia kata apa? Bro, tak cakap lah macam tu agak-agak lah Mas pula Lon L boleh tak aku beli 30 dulu Starlink punya pencawang? Elon Musk kata boleh. Dan Anwar, saya tunjukkan pada tuan-tuan Datuk Seri Anwar Ibrahim telah menyatakan bahawa Starlink telah bersetuju untuk menjual 30 disk tu, Starlink disk, dan Datuk Seri Anwar Ibrahim akan meletakkan disk tersebut di mana tuan-tuan? Di universiti-universiti sebagai permulaan. Ini kita nak cerita, tak ada pelabur yang nak datang ke Malaysia. Elon Musk tu mula-mula dia pergi Indonesia tuan-tuan, ni saya nak cerita ni. Elon Musk pergi ke Indonesia, bukan Musk yang seluang pakai kat muka tu, bukan. Elon Musk billionaire lain. Dia mula-mula pergi ke Indonesia. Lepas itu dia datang ke Malaysia, tak jadi invest kat Indonesia ni. Sebab apa? Kerajaan dah bertukar. Bila dia tengok Datuk Seri Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri, terus dia bersetuju untuk invest di Malaysia. Ada nanti akan claim, sebenarnya Azmin Ali jumpa Elon Musk. Ya, saya tak menafikan Azmin Ali jumpa mungkin Amazon, tapi pada masa tu dia tengok muka Azmin pun dia telah nak Elio.
Kan? Yelah orang jumpa, takkanlah dia tak nak jumpa kan? Jumpa je lah. Kan? Tapi dia tak nak invest. Datang Datuk Seri Anwar Ibrahim, tuan-tuan, saya nak cerita lah. Okey, tuan-tuan boleh bayang tak 100 bilion tu banyak mana? 100 bilion, okey. Kalau kita ada duit $1 panjang, kalau tuan-tuan susun $1 tu 100 bilion banyak mana? $100 kalau tuan-tuan susun 100 bilion tu boleh pusing bumi 200 kali. Balance dia tu, ada balance lagi ni. Lepas pusing bumi 200 kali, balance dia tu boleh pergi ke bulan, patah balik ke dalam bumi 10 kali. Itulah banyaknya 100 bilion. Itu 100 bilion. Elon Musk bukan 100 bilion, tuan-tuan. Dia punya pendapatan. Dan kalau Starlink ni dah digunakan seluruh dunia, saya tunjuk website tadi Ni saya tunjuk website Starlink Okey, ni saya tunjuk website Starlink. Saya tak nampak website Starlink. Sekejap. Saya tunjuk website Starlink ni. Ni last. Okey. Ni website Starlink Right. Tuan-tuan tengok yang kawasan biru muda tu. Biru muda ni adalah kawasan yang dah ada dah. US of course, Brazil dah ada, available juga dekat belah utara Amerika Latin. Sekarang ni dekat Afrika ada beberapa negara yang sudah ada, seperti Mozambik dah ada dekat mana ni dah. Kemudian dekat Saudi, Europe semua dah ada lah. Kecuali Ukraine bakal ada, tapi Europe semua dah ada, Australia dah ada, Filipina dah ada, Jepun dah ada, China tak adalah of course, Singapore dah ada, tapi lepas ini the next one is Malaysia. Now, macam mana kaya ni tuan-tuan? Bayangkan lepas inilah seluruh ni saya nak cerita, seluruh akan guna Starlink. Maksudnya semua komunikasi ni pergi kat siapa? Elon Musk. Kalau duit ni sekarang bilion, mungkin ratus bilion, saya tak tahu. Mungkin lepas ni pendapatan dia orang pertama yang akan jadi trillionaire. Betul. Mungkin dengan Starlink ni saja. Dia tak jual lagi kereta, belum cerita Tesla lagi, ini cerita Starlink tu saja. Dia dah boleh conquer because siapa yang hantar satellite untuk communication, tuan-tuan? Military je. Military yang pakai satellite mobile semua. Sekarang ni satellite communication akan ada bersama dengan orang biasa macam kita. Dan siapa yang bawa? Datuk Seri Anwar Ibrahim, tuan-tuan. Now with that, bayangkan kalau sekarang ini Fahmi itu dia tunjuk dia punya internet berapa, 600 kan, guna 5G yang ini 1000 above lah. I tell you, you buat kajian lah kan? Kajilah tentang Starlink ni. The world is now going into this direction. The world is going into this direction. It's no longer fiber optic nanti. It's going to be a satellite communication. Baik, itu saja. Terima kasih 12,000 yang menonton kita pada malam ini. Alhamdulillah. Sekian saja daripada saya. Sebar luaskan hashtag Ayo Gempur, tuan-tuan. Baju tak nampak. Ayo Gempur. InsyaAllah lepas ini kita gempur Perikatan Nasional. Pastikan mereka tumbang. Kita bawa perubahan lebih baik. Ingat tuan-tuan, kita mengundi bukan mengundi agama, kita mengundi parti politik. Sekian saja daripada saya. Kita jumpa lagi. Yang penting lawan, tetap lawan. Takdir. Assalamualaikum. Takdir.